warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada pengacara majlis, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur yang menjayakan program kita pada pagi yang mulia ini, pada para asatidah yang hadir, menyerikan lagi majlis-majlis ilmu yang kita adakan pada hari ini. Muslimin muslimat, penuntut-penuntut ilmu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan apa yang kita akan bincangkan nanti ada keberkatannya dan ada manfaatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan yang kita akan bincangkan adalah kita akan bincang berkenaan dengan hal yang berkait dengan darah wanita. Yang kita akan bincang berkenaan dengan hukum hakam yang melibatkan darah wanita. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang kita akan bincangkan ini adalah berdasarkan kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dia sebenarnya kalau kita nak tengok lebih luas lagi dalam perbincangan darah wanita, sebenarnya ulama fiqh sendiri ada pada beberapa tempat mereka berselisih pandangan dalam beberapa isu. Cuma oleh kerana mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab mu'tabar, mazhab yang diakui, kemudian di tempat kita mazhab yang diamalkan adalah mazhab Imam Syafi'i, maka cukup sesuai kita dedahkan hukum hakam perbincangan darah wanita berdasarkan kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Itu dua. Yang ketiga, buku yang kita akan gunakan ini adalah buku yang diberi nama Fiqhul Haidhi wan Nifasi wal Istihadah ala madhhab as-sadat asy-Syafi'iyah. Maksudnya haid, nifas dan istihadah menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam buku ini setiap kenyataan yang dinyatakan dalam buku ini ada sandaran daripada kitab-kitab mu'tabar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Buku ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama, kita ada bincang berkenaan dengan ayat Al-Quran. Daripada ayat Al-Quran tersebut kita mengeluarkan beberapa faedah. Yang mana faedah adalah dia lebih banyak faedah yang ana sebut di dalam ketika menafsirkan ayat Quran tersebut, faedah yang sebahagian masyarakat kita tersilap ataupun sebahagian masyarakat kita tidak memahami perkara itu. Jadi cuba kita jelaskan hukum tersebut berdasarkan kepada ayat ini. Kemudian setelah daripada kita sebut ayat Al-Quran, kita pun datangkan 10 hadis yang berkait dengan darah wanita, dan kita sebut hukum hakam yang boleh kita faham daripada hadis tersebut secara ringkas saja, melainkan ada satu hadis yang panjang sikit. Sebab hadis itu panjang dan banyak sikit kita cerita berkenaan dengan hadis tersebut. Itu yang kedua. Kemudian dalam menterjemahkan ayat Al-Quran dan menterjemahkan hadis, terjemahan ayat Quran ke terjemahan hadis,
bukanlah ana ambil daripada mana-mana terjemahan yang telah diterjemuh oleh mana-mana kitab tafsir ataupun mana-mana kitab-kitab hadis yang telah diterjemahkan. Bahkan terjemahan yang ana terjemuh adalah berdasarkan kepada anda melihat sendiri kepada tafsir-tafsir mu'tabar dan kepada kitab syarah-syarah hadis mu'tabar. Baik, jadi terjemahan ayat Quran ataupun terjemahan hadis semuanya adalah terjemahan hak yang apa hak yang ana faham daripada syarahan-syarahan kitab hadis dan daripada kitab-kitab tafsir dari kalangan ulama mu'tabar. Baik. Kemudian setelah daripada 10 hadis berkait dengan darah wanita, anda pun bincang berkenaan dengan haid, kemudian anda bincang berkenaan dengan istihadah dalam haid, lepas anda bincang berkenaan dengan nifas, kemudian istihadah dalam nifas. Bab yang last sekali anda bincang berkenaan dengan ataupun anda memuatkan permasalahan yang sering diajukan oleh perempuan. Permasalahan yang sering diajukan oleh perempuan anda letak dalam bab yang last sekali. Okey, itu secara umum pembahagian daripada buku yang kita akan bincangkan pada pagi yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana nak ambil nak baca sikit berkenaan ataupun kejap kata pengantar. Okey, muqaddimah pengarang. Dalam muqaddimah pengarang ana ada sebut beberapa perkara yang penting yang perlu kita kena faham. Okey, anda dah baca belakanglah muqaddimah pengarang, cuma anda nak fokus kepada poin-poin penting sahaja. Anda ada sebut kesan yang buruk perenggang yang kedua, muka surat berapa begini. Dah boleh tengok sendirilah surat apa. Okey. Kesan yang buruk perenggang yang kedua, kesan yang buruk apabila wanita mukallaf tidak memiliki ilmu tentang fiqh darah wanita dengan baik ialah mereka tidak dapat membezakan antara tempoh haid, tempoh nifas dan tempoh suci. Akhirnya mereka akan melakukan perkara yang dilarang atau mereka akan meninggalkan perkara yang diwajibkan. Okey, ni kesan yang buruk apabila seorang perempuan yang mengalami haid, yang mengalami nifas, tiba-tiba dia tidak mengetahui hukum yang berkait dengan darah haid, darah nifas itu sendiri. Kesan yang buruk dibimbangi dia meninggalkan perkara yang diwajibkan ataupun melakukan perkara yang dilarang. Sepatutnya awak ni dah boleh sembahyang, tiba-tiba dia pergi sembahyang, jadi bermakna dia telah melakukan perkara yang dilarang. Sepatutnya masa ni awak kena sembahyang, tiba-tiba dia tidak sembahyang atau dia telah meninggalkan perkara yang diwajibkan. Sepatutnya awak boleh, wajib awak kena buat benda ni, tiba tak buat. Sepatutnya awak tak boleh buat benda ni, tiba-tiba dia buat. Tu kesan yang buruk daripada mereka yang tidak mengetahui perbincangan berkenaan dengan darah wanita. Okay, itu poin yang pertama yang anda nak sebut dalam muqaddimah pengarang yang anda nak sebut. Lepas tu kemudian anda nak sebut pada perenggang yang berikutnya justru menjadi kewajipan kepada semua wanita mukallaf yang mengalami haid dan nifas. Okey, ini poin penting, menjadi kewajipan kepada semua wanita mukallaf yang mengalami haid dan nifas mengetahui perbincangan asas berkenaan darah haid, nifas dan suci. Perempuan mukallaf yang mengalami haid, mengalami nifas, kewajipan kepada dia sebagai fardu ain, dia kena tahu perbincangan asas sahaja. Perbincangan asas berkenaan dengan haid, perbincangan asas berkenaan dengan nifas, perbincangan asas berkenaan dengan suci kalau dia mengalami haid dan nifas. Jadi bermakna kalau perempuan itu tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas, maka tidak wajib, tidak termasuk dalam fardu ain untuk dia mempelajari perkara ini. Perempuan ni start daripada dia balik sampai sekarang memang tak tahu darah haid. Dia jadi pelik sikit. Baik, jadi luar biasa dia. Adakah wajib dia mendalami hukum haid? Tidak wajib dia mendalami hukum haid. Hak yang diwajib ketika dia memerlukan. Okey. Kemudian manakala wanita yang mengalami haid tidak teratur atau wanita yang memiliki darah istihadah, mereka diwajibkan pula mengetahui perbincangan haid, nifas, suci dan istihadah secara terperinci sekadar dapat menyelesaikan keadaan yang sedang dialaminya itu. Jadi kadang-kadang ada juga
kenyataan daripada sebahagian ustaz-ustaz kita yang baru. Yang baru dia, orang-orang baru ni, dia semangat dia tinggi. Jadi apabila dipandang bab ni, dia cuba mewajibkan kepada semua orang belajar. Ini punca daripada anda letak dalam mukadimah. Baik, sebenarnya adakah menjadi kewajipan kepada setiap perempuan kena belajar bab haid dan nifas? Jawapannya tidak. Bahkan kita kena perincikan terlebih dahulu. Perempuan yang tidak mengalami darah haid, tidak mengalami darah nifas, maka tidak menjadi kewajipan untuk dia belajar. Perempuan yang mengalami darah haid, nifas, okey, normal, maka cukup untuk sekadar asas sahaja. Wanita yang haid tidak teratur, kena belajar lebih panjang lagi. Perempuan yang mengalami darah istihadah, kena belajar lebih panjang lagi. Banyak mana? Sekadar dapat menyelesaikan permasalahan ni. Baik, ini pembahagian yang perlu kita kena faham dalam kita meletakkan hukum. Kemudian, bertitik tolak daripada semua inilah, saya cuba menyusun sebuah buku tentang fiqh darah wanita berdasarkan pandangan mazhab setempat, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Okay, tak ada rasanya. Kemudian kita pergi kepada bab yang pertama. Jadi bab yang pertama, hamba akan cuba baca sedikit bab yang pertama. Lepas tu hamba akan baca sebahagian daripada hadis. Lepas tu kemudian kita akan masuk bab darah wanita. Okey. Ayat Al-Quran serta sedikit huraian dan faedah ringkas yang berkait dengan hukum hakam darah wanita. Kalau muka surat berapa? Muka surat 2 Muka surat 2. Dalam skrin ni ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahiyid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid, wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Maksudnya, dan mereka, yakni para sahabatlah, bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, mengenai haid. Jadi mereka bertanya kepadamu mengenai haid. Lepas tu anda buat dalam kurungan darah haid atau tempat haid. Sebenarnya dalam menafsirkan wa yas'alunaka 'anil mahid, perkataan mahid, ulama berbeza pandangan sebenarnya. Dia ada 3 pandangan. Sebab perkataan mahid boleh kita pakai masdar mimi dengan makna haid, boleh kita pakai perkataan mahid boleh digunakan untuk ising zaman, boleh digunakan untuk ising makan. Dan ketiga-tiga itu ada pandangan daripada ulama tafsir. Ada pandangan ulama tafsir kata al-mahid dengan makna darah haid. Ada ulama tafsir kata al-mahid adalah waktu zaman haid. Ada ulama tafsir kata al-mahid adalah tempat haid. Baik. Jadi mereka bertanya kepadamu ya Muhammad mengenai haid, maksud dia haid darah haid atau tempat haid. Sebab ada 2 penafsiran. Sebenarnya ada 3 penafsiran, cuma penafsiran yang ketiga saat itu dia lebih lemah berbanding daripada 2 penafsiran ini. Katakanlah ia adalah kotor, maka hendaklah kamu wahai lelaki menjauhkan diri daripada perempuan ni merangkumi 2. Yang pertama isterimu, yang keduanya hamba abdi, hamba sahaya. Zaman dulu, kalau zaman kita hanya isteri. Maksudnya menjauhkan diri, anda buat dalam kurungan, tinggalkanlah bersetubuh dengan mereka. Itu makna menjauhkan diri daripada perempuan dalam masa haid atau pada tempat haid. Jadi perkataan fil mahid yang kedua, kalimah fil mahid yang kedua digunakan untuk zaman ataupun untuk makan. Zaman, masa, makan, tempat. Dalam masa haid atau pada tempat haid. Dan janganlah kamu hampiri mereka dengan bersetubuh. Maksud jangan kamu menghampiri mereka, yakni dengan bersetubuh, sehinggalah mereka suci. Maksud dia suci, mandi setelah darah berhenti. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka. Maksud datangi mereka dengan bersetubuh di tempat yang Allah memerintahkan kepada kamu. Tempat yang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kamu supaya kamu menjauhi tempat tersebut ketika datang haid. Tempat itulah kamu mendatangi isteri kamu ketika mereka suci. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat daripada dosa dan mengasihi orang-orang yang mensucikan diri daripada segala kekotoran. Baik. Orang yang belajar, orang yang mendalami bidang tafsir, dia akan faham bahawasanya dalam penafsiran ayat Al-Quran ada beberapa ayat tertentu ulama berbeza pandangan dalam menafsirkan ayat tersebut. Okey, dia kena faham orang yang
mendalami kitab tafsir, dia akan faham bahawasanya di dalam ayat-ayat tertentu, bukan semua ayat, ada ayat-ayat tertentu, khususnya ayat yang bersifat dhanniyat, ayat yang dalalah dia, orang belajar ilmu usul fiqh dia faham, dalalah dia, maksud dia adalah maksud dhanni, bukan qat'i. Ayat tu kebiasaannya berlaku khilaf ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Baik. Jadi yang ana terjemuh saat itu adalah berdasarkan kepada tafsir yang ditafsirkan oleh dua orang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertamanya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang keduanya adalah Khatib Asy-Syirbini. Sebab tu ana tulis dalam nota kaki, maksud yang ditulis di atas sebenarnya diambil daripada kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia mengarang kitab tafsir, diambil daripada juzuk yang ke-6 lah sampai ke habis. Lepas tu dia tafsir surah Fatihah, dia meninggal dunia, tidak sempat untuk dihabiskan. Kemudian disambung oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ambil start daripada surah Al-Baqarah sehingga bertemu juzuk yang dimula oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka akhirnya tafsir itu diberi nama sebagai tafsir Jalalain. Dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya diambil juga daripada kitab tafsir As-Siraj Al-Munir yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini. Khatib Asy-Syirbini adalah seorang tokoh yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Khatib Asy-Syirbini antara kitab yang masyhur yang dipelajari, kitab Khatib Asy-Syirbini yang masyhur yang dipelajari di dunia Islam yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i adalah kitab Al-Iqna' fi halli alfadhi matni Abi Syuja'. Baik. Kemudian selesai. Di situ kita pun di sebab turun ayat. Okay. Sebelum daripada kita nak mengeluarkan, kita nak menyebut beberapa hukum yang dapat difaham daripada ayat tersebut, kita nyatakan dulu sebab turun ayat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna al-yahuda kanu idha hadat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Bahawasanya orang Yahudi apabila seorang perempuan di kalangan mereka didatangi haid, orang Yahudi dulu di zaman Rasulullah yang tinggal sekitar Madinah, apabila perempuan di kalangan mereka didatangi haid, mereka tidak makan bersama dengan perempuan tersebut kerana menganggap kotor, dan mereka tidak tinggal bersamanya dalam rumah. Kemudian para sahabat telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Taala menurunkan ayat yang bermaksud mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang haid, katakanlah bahawa haid itu kotor, kerana itu jauhilah wanita dalam masa haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah semua perkara melainkan nikah. Nikah ni adalah jima'. Semua benda boleh buat melainkan bersetubuh. Baik. Ketika perempuan haid. Okey, sebahagian faedah yang dapat difahami daripada ayat ini. Kenapa ambil letak sebahagian? Kerana fawaid yang kita dapat ambil daripada Al-Quran sebenarnya terlalu banyak. Daripada bermacam-macam ilmu yang kita dapat ambil, ni kita hanya sebut sebahagian, khususnya yang berkait dengan permasalahan wanita. Baik. Kemudian katanya wayasalunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai haid. Ayat ini wayasalunaka 'anil mahid qul wa adhani, serta beberapa hadis lain. Antaranya adalah hadis yang ada tulis di bawah, hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya haid merupakan suatu perkara yang Allah Taala telah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. Ayat ini serta beberapa hadis lain menjadi dalil asas bagi perbincangan darah haid. Ayat ini dengan beberapa hadis yang lain menjadi dalil asas bagi perbincangan darah haid. Justru jelaslah bahawa mempelajari
Dan mengetahui hukum hakam dan rahim ini termasuk dalam tuntutan agama berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apabila benda tu dituntut di dalam agama, maka dia termasuk dalam benda ma'ruf dan bukan benda mungkar. Itu kita kena faham. Sebab dia, anda sebut faedah ni. Sebab anda sebut faedah ni, kerana di sana ada sebahagian daripada orang kita yang mana dia ni minat satu bidang, tiba-tiba orang ilmuwan lain pandai bidang tu je, pandai bidang haid je sebagai contoh. Ngajar haid. Dia kata ustaz haid itu, ustaz darah tu. Jadi dia mengeluarkan perkataan sinis terhadap golongan tersebut. Okey, sekarang ni awak cakap lagu tu, awak menyanyi lagu tu, awak tahu tak perbincangan haid saat ni adalah perbincangan berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Benda itu adalah benda ma'ruf. Setiap umat Islam diwajibkan kepada mereka menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran, bukan menyuruh kemungkaran dan menghalang perkara ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, menyuruh manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Baik, katakanlah orang ni hanya duk mengajar siang malam bab haid je. Tapi ada bab lain dia tak buat. Maka cara dia bukan melarang, bukan menyebut perkataan-perkataan hak yang kesat kepada dia kerana dia mengajar bab haid, bukan begitu cara dia. Cara dia kekalkan mengajar bab haid, cuma hak yang kurang awak kena perbaiki. Hak tu baru hak cara hak yang betul. Kita suruh orang buat kebaikan dan cegah orang daripada melakukan kemungkaran, bukan kita mencegah orang melakukan kebaikan, menyuruh orang melakukan kemungkaran. Baik, ni di antara sebab kenapa saya sebut justru jelaslah bahawa mempelajari dan mengetahui hukum hakam dan rahim ini termasuk dalam tuntutan agama. Yang mana tuntutan ini bukan hanya semata-mata berdasarkan kepada qiyas, bukan berdasarkan kepada dalil yang jelas daripada Quran dan hadis. Baik. Kemudian ana sebut lagi, haid menurut istilah syarak ialah darah semula jadi yang normal yang keluar daripada bahagian paling hujung dalam rahim wanita pada waktu tertentu. Yang mana definisi ini, kenyataan hak yang ana sebut, ana akan datang daripada kitab mana hak yang menyebut definisi ini. Tapi nota kaki itu bukan semua ana baca ya. Sebab kalau kita baca semua nota kaki, takut tidak sempat untuk kita menghabiskan buku ini dalam tempoh yang ada pada hari ini. Baik, oleh itu ulama fiqh membahagikan darah yang keluar daripada kemaluan wanita kepada 3 jenis, haid, nifas dan istihadah. Dan kenyataan ini ada sandaran daripada kitab ulama fiqh Mu'tabar mazhab Imam Syafi'i. Dan semua ini akan dibincang apabila kita masuk dalam bab haid nanti. Para ulama fiqh juga telah menjelaskan tentang perbezaan hukum hakam antara darah-darah ini. Oleh itu, menjadi kewajipan kepada setiap perempuan yang mengalami haid, nifas dan istihadah mempelajari tentang haid, nifas dan istihadah agar dia dapat meninggalkan perkara yang dilarang ketika haid dan nifas serta melakukan perkara yang diwajibkan ke atasnya ketika tidak ada haid dan nifas, dan agar dia tidak memberikan hukum haid dan nifas pada tempoh istihadah dan tidak memberikan hukum istihadah pada tempoh haid dan nifas. Baik. Itu anda sebut dah dalam muqaddimah lebih kurang je. Kemudian qul huwa adha. Allah Taala kata wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Terjemahan dia, katakanlah ia adalah kotor. Baik. Okey. Allah Taala telah mensifatkan darah haid sebagai sesuatu yang kotor. Qul huwa adha. Adha perkara yang menyakiti, perkara yang kotor. Jadi dalam Al-Quran Allah Taala yang mensifatkan darah itu sebagai kotor. Oleh sebab itu darah haid dihukumkan sebagai najis. Allah Taala kata huwa adha. Adha ni kotor, perkara yang menyakiti. Oh, boleh kita faham berdasarkan perkataan adha, darah haid adalah najis. Cuma dalam penggunaan bahasa Arab, perkataan adha makna dia kotor, dia sebenarnya lebih umum daripada najis. Dia lebih umum daripada najis. Dalilnya, satu ketika Rasulullah solat bersama dengan para sahabat dalam keadaan Rasulullah memakai kasut dan para sahabat juga pakai kasut. Sebelum daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasul kata, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Kemudian tengah-tengah Rasul solat, Rasul pun pecah kasut.
Bila Rasul pecah kasut, sahabat tengok Rasul pecah kasut, maka para sahabat juga pecah kasut. Selepas daripada solat, ringkas maksud hadis, Rasul tanya dia, kenapa kamu pecah kasut? Sahabat jawab, sebab kami tengok Rasul pecah kasut. Maka Rasul kata, aku pecah kasut kerana malaikat Jibril khabar kepada aku, dalam kasut aku ada qadar, ada suatu benda yang kotor. Baik, perkataan kotor dia tidak semestinya najis. Sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya kalau kita menanggung najis dalam solat tanpa kita tahu, lepas dia solat baru kita tahu, solat kita sah berdasarkan kepada hadis ini. Itu pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad adalah sembahyang dia batal ataupun tidak sah, wajib dia kena ulang balik. Manakala hadis ini, perkataan qadar yang disebut dalam hadis ini bukanlah makna dia najis. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi perkataan adha boleh difaham dengan makna najis, boleh difaham dengan makna bukan najis. Maka kita nak guna perkataan adha untuk menghukum najis darah wanita, dia belum lagi kuat, bahkan kita kena datangkan dalil yang lain. Lepas tu anda kata lagu mana? Hukum ini dikuatkan lagi. Anda kuatkan lagi hukum ini. Okey, ketika kita kata darah ini dihukumkan sebagai najis, anda pun datangkan kitab mana yang menyebut perkara ini. Baik. Seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, nama Imam Al-Qadhi Husain, dia ada satu kitab yang dinamakan sebagai kitab At-Ta'liqah. Yang mana dalam kitab At-Ta'liqah tersebut, Qadhi Husain menyebut tentang ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Maka kata arada bil haidhi al-haidha la zamanahu wa la makanahu. Ini pandangan Qadhi Husain. Lepas tu dia ada perkataan wasafahu bil adha wa huwa an-najasah. Ni, disifatkan darah haid dengan kotor, sedangkan kotor itu adalah najis. Jadi, hak yang kata darah haid najis adalah pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Antara ulama yang menjelaskan secara jelas perkara itu ikutu dalam kitab mereka adalah Qadhi Husain. Kemudian anda pun datangkan yang menguatkan bahawasanya darah haid adalah najis dengan sebuah hadis. Hukum ini dikuatkan lagi dengan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, katanya sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu min al-haydati kayfa tasna'? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba thawba ihdakunna ad-damu min al-haydati faltaqrushu thumma litandahu bima'in thumma litusalli fihi. Seorang perempuan telah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah pendapatmu apabila seorang di kalangan kami pakaiannya terkena darah haid? Apakah yang perlu dilakukannya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila darah haid terkena pakaian seorang di kalangan kamu, maka hendaklah dia mengikis darah itu, kemudian hendaklah dia percikkannya dengan air, kemudian hendaklah dia solat dengannya. Kemudian ada pada perkataan kemudian hendaklah dia percikkan dengan air itu, ada nota kaki, maksudnya ialah mengikis dengan jari serta membasuh dengan air. Okey, siapa yang menyebut maksud begini? Rasul kata hendaklah kikis dengan benda, kikis dengan jari. Lepas tu hendaklah percikkan dengan, maksudnya percik, maksudnya basuh. Baik, ada pandangan sebagai ulama percik sungguh, ada pandangan sebagian daripada ulama basuh. Tapi oleh kerana kita yang sesuai dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah basuh, maka kita ambil huraian daripada ulama yang bermazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Tuhfatul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah di antara ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, sehingga diberi nama dia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia ada buat kitab syarah bagi kitab Sahih Al-Bukhari yang diberi nama sebagai kitab Tuhfatul Bari, yang mana dalam kitab tersebut beliau ada menyebut perkara ini faltaqrushu, maksud dia ay taqla'uhu bi dhufriha au asabi'iha thumma litandahu. Patut dia kata ay taghsiluhu bima. Itu disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Hendaklah dia menanggalkan darah itu dengan kuku atau jari-jarinya, kutih. Kemudian hendaklah dia membasuhnya dengan air. Okey. Kemudian darah haid disifatkan sebagai kotor yang ada dalam kemaluan perempuan.
Sebab Allah Ta'ala kata qul huwa adha. Allah Ta'ala mensifatkan darah haid sebagai kotor. Okey. Darah haid disifatkan sebagai kotor yang ada dalam kemaluan perempuan. Maka perempuan yang melihat ada darah dalam kemaluannya pada tempoh waktu yang boleh dihukumkan darah itu sebagai darah haid, tempoh waktu tu memang boleh dihukumkan sebagai darah haid. Umur dia 9 tahun dah. Dan kalau dia pernah dah datang haid sebelum ni, telah mengalami sekurang-kurang suci 15 hari dah, okey, tu waktu yang boleh dihukumkan darah yang keluar sebagai darah haid. Tiba-tiba dia tengok darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid walaupun ia tidak mengalir di luar farad. Justru wajib ke atas perempuan ini mengambil hukum perempuan haid. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang perlu kena tahu, bilakah dikatakan dia datang haid? Ini di antara benda yang perlu kita kena bincang. Adakah mesti nak dikatakan perempuan datang haid adalah mesti kena keluar darah sehingga di luar kemaluan dia? Ataupun tidak disyaratkan keluar di luar kemaluan apabila ada darah walaupun dalam kemaluan telah dihukumkan dia datang haid? Okey, boleh faham tak soalan dia? Sebenarnya dalam menjawab permasalahan ini, kalau kita tengok kepada pandangan ulama fiqh berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak dikatakan perempuan itu datang haid melainkan apabila darah dilihat mengalir sampai keluar farad. Maksudnya kalau masih lagi ada dalam, maksud dalam ada tubik dah, cakap kita keluar dah, tapi tak tubik luar lagi. Ada pandangan sebahagian ulama belum lagi dikirakan dia datang haid. Pandangan yang kedua ni ada pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali. Pandangan yang kedua ni adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali. Apabila perempuan melihat darah ada pada kemaluannya walaupun tidak keluar di luar, apabila perempuan mengetahui ada darah pada kemaluannya walaupun tidak keluar di luar, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid dengan syarat darah itu keluar di dalam waktu imkanil haid. Nanti kerap kali yang anda akan sebut perkataan waktu imkanil haid. Waktu imkanil haid, waktu yang boleh didatangi darah haid. Waktu yang boleh didatangi darah haid adalah usia dia cukup 9 tahun. Yang keduanya, kalau dia pernah dah datang darah, telah dia mengalami suci sekurang-kurangnya 15 hari. Suci dah 15 hari, maka itu yang dinamakan sebagai waktu imkanil haid. Okey, baik. Mazhab Imam Syafi'i, apakah sandaran? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, apakah sandaran darah yang ada pada kemaluan perempuan yang tidak mengalir keluar telah dihukumkan sebagai darah haid? Sandaran dia adalah qul huwa adha. Kata oleh Buya Muhammad, darah itu kotor. Allah Ta'ala mewajibkan kepada suami untuk menjauhi isteri daripada bersetubuh ketika ada darah, ada kotor. Okey, darah yang ada dalam kemaluan bermakna ada kotor. Ketika bersetubuh, jadi bersetubuh dengan kotor. Maksudnya tidak disyaratkan keluar di luar. Ini pandangan siapa? Pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan mazhab Hanbali. Cuma kita tak sebutlah pandangan mazhab yang lain. Cuma dalam hal-hal yang tertentu je kita ada masuk sikit-sikit pandangan mazhab yang lain. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika seorang perempuan mendapati ada darah keluar daripada kemaluan dia, maka darah tersebut dihukumkan darah haid walaupun tidak keluar sehingga di luar kemaluan, tapi dengan syarat darah itu keluar di dalam waktu imkanil haid. Okey, selesai. Kenyataan yang saya nyatakan ini ada tak sandaran dia? Ya, pastinya ada sandarannya. Sandarannya boleh tengok dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia sebut anna ad-damal ladhi fi batinil farji wa huwa ma la yadhharu bil julusi 'ala al-qadamain haidun idza wujida fi waqti imkani. Boleh tengok dalam nota kaki 13. Darah yang ada dalam farad itu adalah darah haid jika didapati kewujudannya darah itu dalam tempoh yang boleh dihukumkan sebagai haid. Dan maksud bahagian dalam farad itu adalah bahagian yang tidak kelihatan ketika duduk bertinggung di atas dua kaki. Okey, ala kulli hal, darah tersebut telah dihukumkan sebagai darah haid daripada yang kita dapat faham daripada ayat Quran qul huwa adha. Kemudian sebaliknya, jika perempuan melihat tidak ada kotor atau tidak ada darah dalam kemaluannya, maka dia adalah perempuan yang suci.
Sebab Allah Ta'ala mensifatkan haid dengan adha. Tiba-tiba apa tengok tak ada dah habis dah tak ada kata cek tak ada dah. Maka perempuan tu tak ada dah haid. Maka dia perempuan suci. Maka hendaklah dia melaksanakan kewajipan yang diwajibkan kepada perempuan yang suci, termasuklah solat fardu. Okey, maka jelaslah daripada penjelasan di atas bahawa perempuan yang telah kering darahnya tetapi masih lagi menunggu sehari semalam atau menunggu sehingga 15 hari untuk mandi dan solat, mereka telah melakukan kesilapan. Hal ini demikian kerana mereka sengaja tidak mengerjakan solat fardu, sedangkan tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan solat fardu padanya. Okey, anda nak cerita permasalahan ataupun ada sebahagian daripada perempuan yang tidak faham dalam bab ini sehingga dia meninggalkan perkara yang diwajibkan. Ada sebahagian daripada perempuan, Abu tidak tahu perempuan di Kelantan macam mana. Tapi penyakit tidak tahu bab darah ni bukan hanya di negeri-negeri yang selain daripada Terengganu Kelantan, bahkan di Terengganu pun banyak. Abu rasa kalau di Terengganu, di antara negeri yang ramai para alim ulama juga, tidak kuranglah nak berbanding dengan Kelantan. Ramai perempuan yang tersilap dalam bab ni. Abu rasa di Kelantan pun lebih kurang je. Tak banyak sikit, dah sikit banyak. Baik, antara kesilapan perempuan adalah hak yang pernah kita jumpa. Ada sebahagian perempuan apabila dia mengalami kering daripada haid, darah tak ada dah, dia tidak terus solat, bukan dia tunggu 24 jam untuk solat. Ada sebahagian perempuan apabila darah kering, setiap kali darah kering dia solat, dia tunggu 24 jam dulu baru dia solat. Satu. Hak yang lebih teruk lagi, hak ni anda jumpa, tapi hak yang lebih teruk lagi anda jumpa di negeri Sarawak. Negeri lain belum lagi jumpa, mereka kih terpencil. Tapi di negeri Sarawak ada beberapa tempat bukan kih terpencil. Yang mana seorang perempuan apabila mengalami suci pada hari yang ke-8 sebagai contoh, dia tidak solat sehingga hari yang ke-16. Sebab dia kira sebanyak-banyak haid 15 hari. Hak ni sehari semalamnya. Hak ni bukan sehari semalam. Kalau haid berat dah mari hari sampai ke 6 hari, tidak solat sampai ke hari ke-15. Hari ke-16 baru solat. Maka perbuatan tersebut adalah salah dengan ijma' ulama. Sebab tu berkata kejahilan berkenaan dengan darah wanita, bahayanya dia meninggalkan perkara yang diwajibkan ataupun melakukan perkara yang diharamkan. Baik, itu salah. Kita faham mana salah? Ayat Quran Allah Ta'ala kata qul huwa adha. Qul huwa adha adalah menjadi dalil kepada salah perempuan tidak solat apabila mengalami kering daripada haid. Okey, boleh faham? Sebab dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran qul huwa adha. Apa makna adha? Kotor. Darah haid kotor. Ketika tak ada kotor bermakna tak ada haid. Apabila kering, ada tak pergi haid? Tak ada haid. Dah yang menggugur kewajipan solat ada? Yang menggugurkan kewajipan solat adalah haid. Tak ada haid, tak ada kotor, tak ada haid. Dah apa awak tak solat? Benda yang menggugurkan kewajipan solat. Okey, boleh faham? Baik, itu di antara kesilapan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya anda cuba kaji sebelum daripada ni, dan sebenarnya anda ada cerita tersendiri berkenaan dengan penantian sehari semalam. Berkenaan dengan penantian sehari semalam ni anda ada cerita tersendirilah. Ada beberapa cerita. Tapi kalau nak cerita jadi takut panjang, tapi boleh juga anda kongsi sedikit cerita ini. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada anak balik daripada negara Syria, masa duduk Syria tu kita pergi buat umrah. Lepas tu lepas daripada balik itu kita rasa nak pergi umrah pula, rasa terdetik hati nak pergi umrah. Ni cerita. Baik. Kemudian masa tu kita nak mengajar lagi lah kat Masjid Surah, mengajar sikit-sikit baru. Orang dah kenal lagi lah. Kemudian anda pun rasa nak pergi umrah. PT tak ada. Kaedah lagu mana nak pergi umrah tapi PT tak ada. Caranya kita jadi mutawif. Tu cara dia. Jadi anda pun tanya sahabat-sahabat anda, siapa yang ada kena mutawif, yang ngaji dengan anda, adalah 2-3 orang ngaji dengan anda. Tu imam tertentu, ada beberapa orang tu imam di Terengganu mengaji anda. Masa tu anda duduk di Wakaf Tapai. Dia mari diulang daripada daerah ni, jauh jugalah, lebih kurang sejam lebih. Dia mari, lepas tu anda tanya dia tak? Dia kata ada kenal kawan dia kata. Kawan ni memang tengah cari mutawif macam ni. Okey, bolehlah. Lepas tu tolong khabar dia kena nak pergi.
Dia kata kena khusus dulu. Kena khusus. Kena temu duga dulu. Okey, dah apa kita pergi temu duga? Nak pergi temu duga. Okey. Masa temu duga ditanyalah hukum hakam fiqh yang berkait dengan bab haji dan umrah ni. Lepas tu anda tanya, dah nak jawab berdasarkan kepada pandangan mazhab mana? Sebab anda kita dah tahu lagi masa tu kita dah baca bagaimana keputusan yang diputuskan oleh tamu haji ke apa semua sekali kita dah baca. Sebab masa tu kita hanya fokus kepada turath. Kita tak cara pun hak yang pandangan-pandangan kontemporari, melainkan pandangan hak yang daripada ulama-ulama Arab, ulama-ulama orang tempat kita ke fatwa majlis kebangsaan, ke fatwa negeri ke, kita dah baca masa tu. Kita dah tahu kala benda dah masa mula balik luar negara. Baik. Kemudian dia tanyalah beberapa soalan. Okey, apa tak apalah kita jawab. Tinggal lagi siapa dia kata jawab mengikut pandangan mazhab Syafi'i lah, sebab kita mazhab Syafi'i. Okey, tak apalah. Sampai kepada satu soalan. Satu soalan. Ni ada rekahkan cerita ni satu soalan. Dia kata kalau orang puang tu dia pergi buat umrah, tiba-tiba dia datang haid. Lepas tu dia pun suci. Boleh tak dia nak tawas lalu? Anak kata tak ada masalah, boleh dia nak tawaf lalu. Sebab yang menghalang perempuan daripada tawaf adalah haid, adalah darah. Dia kata tak betul, salah dia kata. Salah. Sebab dia kata kena tunggu sehari semalam dulu. Anak pun kata Sudahlah. Ni pandangan siapa? Dia kata ni pandangan adalah daripada pihak tamu haji. Anak kata nak lawang ke tak ni? Kalau aku lawang memang tak ada pergi dah ni. Dua-dua tu ni lawang. Kata tak kena ni, pandangan ni adalah pandangan hak yang salah ni. Pandangan hak yang kata kena tunggu sehari semalam. Anda nak tengok lagi pandangan daripada tamu haji, anda tengok lagi yang satu. Anda kata dah dia ambil mana? Dia kata ni ijtihad daripada mana pula ijtihad? Sekarang ni kita tidak boleh ijtihad fi mawridin nas. Kita ada kaedah. Sekarang ni nah yang jelas daripada Al-Quran, daripada hadis. Berarti hadis nak akan cerita lagi. Tak kena lagu ni. Pandangan mazhab Syafi'i tak kena, mazhab Maliki tak kena, Hambali tak kena, Hanafi tak kena. Pandangan ni. Dan pandangan ni tidak dinakalkan daripada mana-mana ulama muktabar. Tapi anda dok cakap ngasau gitu. Kita biasalah buat. Kata memang tak leki dah ni. Dan memang keputusannya senyap gitu je. Baiklah, tak apalah, tak ada masalah lah. Cuma nak ceritanya, anda ada ceritalah bab ni. Anda pun kata, bab apa? Dia ambil mana pamang ni? Tak betul ni fahamang ni. Sekarang ni jelas daripada Al-Quran, qul huwa adha. Jelas daripada hadis. Nanti kita akan baca hadis kata Rasulullah, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salah wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam wa salli." Kata Rasulullah, apabila haid datang mu kena tinggal solat, apabila haid pergi mu kena solat. Rasulullah mengikatkan kewajipan tinggal solat apabila haid datang. Apabila haid pergi, Rasulullah mengikatkan kewajipan kena solat. Ketika perempuan mengalami kering, haid datang ke haid pergi? Haid pergi, kena solat. Tu berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga pandangan ulama muktabar tak ada. Sebab itulah kita ada dalam kaedah fiqh menyebut idza adal mani' idza zalal mani' adal mamnu'. Dalam kaedah fiqh menyebut apabila hilang penghalang, kembali semula benda yang dihalang. Sembahyang benda yang dihalang. Penghalangnya adalah darah haid. Ketika hilang darah haid, maka kembali semula benda yang dihalang. Ana kata memang memang tak disukuh lagi. Tak apalah, nak buat mana, tak ada rezeki. Cuma yelah, benda salah kita kena kata salah. Jadi lepas daripada tu, masa tu kita darah muda. Darah muda kita kata tak kira. Masa tu siapa pun kalau salah kita akan langgar. Kita buat penulisan. Mula berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Kita jelas berdasarkan pada mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu ada lagi pandangan-pandangan yang sama. Ketika melakukan kursus umrah mengatakan mesti kena tunggu sehari semalam dulu. Anda pun buat penulisan berdasarkan kepada pandangan empat madhab, berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis dan mengikut pandangan ulama muktabar daripada empat madhab, bahawasanya pandangan itu adalah pandangan yang tidak berasas. Panjang lebar anda tulis bab tu. Baik. Cuma anak kaji, rupa-rupanya ada satu pandangan hak yang berpandangan sedemikian, yang mana pandangan itu sebenarnya adalah pandangan dalam mazhab Hambali yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Tapi bukan pandangan yang disepakati dalam mazhab Hambali. Cuma Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni bukan dia suruh nanti sehari semalam untuk setiap keadaan.
bukan untuk keadaan tertentu, iaitu ketika perempuan yang mengalami darah haid putus-putus. Baik, ada perbincangan yang panjang. Jadi kesimpulan, tunggu sehari semalam. Secara mutlak, apabila perempuan mengalami suci, kena tunggu sehari semalam dulu baru boleh sembahyang. Hal itu adalah ijma' ulama mengatakan salah, tidak boleh diterima. Baik, jangan nak buat penulisan yang panjang. Dan kita penulisan yang panjang bukanlah nak menunjuk kita hero, bukanlah nak menunjuk bahawasanya kita ni pandai, tak, bukan. Tapi benda yang salah mesti kita kena perbetulkan. Itu menjadi kewajipan kepada kita. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, Abdullah bin Mas'ud kata, ayyuhan nas man 'alima syai'an falyaqul bih. Sesiapa yang mengetahui sesuatu dia kena cakap. Tapi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Kalau orang tu tak tahu, dia kena kata Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Antara ilmunya adalah kalau dia tak tahu, dia kena kata Allahu a'lam. Sebab itulah antara perkataan yang masyhur di kalangan ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama salaf dulu adalah la adri nisful ilm. Aku tidak tahu itu adalah separuh daripada ilmu. Jadi ketika kita mengetahui ada kesilapan datang daripada siapa pun, mesti kita kena perbetulkan kesilapan, tetapi bukan untuk menunjuk bahawa kita pandai, tapi semata-mata untuk menjaga kesucian agama ini sendiri. Baik. Okey, itu cerita secara ringkas. Sebenarnya ada lagi cerita-cerita yang lain yang berkait dengan permasalahan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kata macam mana? Justru maka jelaslah daripada penjelasan di atas bahawa perempuan yang telah kering darahnya tetapi masih lagi menunggu sehari semalam atau menunggu sehingga hari ke-15 untuk mandi dan solat, mereka telah melakukan kesilapan. Hal ini demikian kerana mereka sengaja tidak mengerjakan solat fardu, sedangkan tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan solat fardu padanya. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, idza aqbalatil haidatu fad'i shalah wa idza adbarat faghsili anki dam wa salli. Lepas tu kita tengok pada nota kaki 15. Ana ada sebut. Rasulullah mula kita takhrijkan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Lepas tu Rasulullah telah menggantungkan kewajipan solat kepada perempuan apabila haidnya telah pergi. Sebab itu wajib ke atas perempuan mengerjakan solat apabila haidnya telah kering kerana haidnya telah pergi. Rasul kata kalau haid datang mungkin kena tinggal solat, kalau haid pergi mungkin kena solat. Jadi sekarang apabila perempuan mengalami kering, haid datang ke haid pergi sebenarnya? Haid pergi. Dan bagaimana yang Rasul suruh? Kena solat. Hadis Bukhari dan Muslim. Lepas tu tambahan lagi dalam kaedah fiqh menyebut idza zalal mani' 'adal mamnu'. Apabila hilang perkara yang menghalang, maka kembali semula apa yang dilarang itu. Haid dinamakan sebagai mani', penghalang. Baik. Lepas tu sembahyang dinamakan sebagai mamnu', benda yang dihalang. Apabila ada haid, tak boleh sembahyang. Apabila hilang haid, hilang mani', maka kembali semula kewajipan solat. Baik. Okey, itu Anas sebut pula. Dah ada dah ulama fiqh yang menyebut perkara ini? Allahu Akbar, terlalu banyak ulama fiqh yang menyebut perkara ini daripada bermacam-macam mazhab. Sebab Ana kata Ana ada buat pandangan 4 mazhab dalam bab ni. Okey, sebagai contoh dalam kitab Al-Fatahwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra ada menyebut, kita baca sikit ni, katanya sawa'un, hotlah sekali, sawa'un in qata'a damuha qabla 'adatiha am la. Tengok, wajaba 'alaiha an taghtasil wa tusalli wa jaza lizawj an yata'aha sawa'un in qata'a damuha qabla 'adatiha am la. Maksudnya apabila perempuan tu mengalami suci, maka wajib atasnya mandi, solat dan harus bagi suaminya untuk menyetubuhinya. Sama ada darahnya itu berhenti sebelum sampai tempoh adanya atau sebaliknya. Adat dia 7 hari, tiba-tiba 6 hari berhenti dah. Awak pada hari ke-6 berhenti dah, awak kena mandi lah, solat. Walaupun berhenti sebelum daripada adat. Sebab yang menggugurkan kewajipan solat adalah darah. Sekarang ni tak ada darah, ada lagi yang menggugurkan kewajipan solat. Okey, boleh faham kan? Baik. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bab panjang lagi sebenarnya perbincangan ni. Bolehlah nak cerita sikit lagi. Sebab ni kadang-kadang orang puang ada rasa pelik lah bab ni. Orang suruh semayang. Kita tak mau semayang ni sebab kita nak pastikan betul-betul kering. Dia kata gitulah. Sebab takut-takut darah tubik semula. Biasa orang puang kata lagu tu lah.
Kita nak pastikan betul-betul kering, takut-takut darah terbit semula. Itu alasan yang biasa diguna oleh orang puang. Sebab tidak semayang lagi tau. Tunggu sehari semalam. Baik. Dalam bab ni, ana bagikan kepada dua untuk mudah perbincangan dan ringkaskan. Yang pertama sekali, ada satu kategori orang puang, satu kumpulan perempuan yang apabila darah dia berhenti datang semula. Maksudnya berhenti datang semula. Ada perempuan apabila berhenti darah tak datang dah. Okey, kita ada dua kategori. Kategori pertama, kalau jenis perempuan ni, kalau penghujung haid dia berhenti sekejap, datang balik, berhenti sekejap, datang balik, baru berhenti teguh, maka perempuan ini boleh menanti sekadar tempoh yang pernah berlaku berhenti datang tanpa diikatkan dengan sehari semalam menurut pandangan Imam Rafi'i. Okey, boleh faham ke tak? Boleh faham bagi hak yang puang, hak yang darah pada ada sebahagian daripada perempuan pada penghujung haid dia putus, berhenti sekejap mari pula, berhenti sekejap mari pula. Okey. Mengikut pandangan Imam Rafi'i. Sebab dia kata mengikut pandangan Imam Rafi'i kerana Imam Nawawi berbeza pandangan dalam masalah ni. Mengikut pandangan Imam Rafi'i rahimahullah, perempuan ini perlu menanti. Maksudnya tidak boleh terus dia salat ketika darah berhenti sekadar tempoh adat yang berlaku berhenti dan datang. Kalau berlaku dalam tempoh 2 hari, dia kena nanti 2 hari. Kalau tempoh berlaku tempoh 3 hari, dia kena nanti 3 hari. Bukan ditetapkan dengan sehari semalam. Okey, boleh faham? Ini kategori pertama. Kategori kedua, perempuan tu kalau berhenti-berhenti darah tak bagi dah. Kalau berhenti-berhenti darah tak bagi dah. Perempuan ini tidak boleh dia nanti dengan kesepakatan ulama. Bila darah berhenti, nak tunggu benda lagi. Dia kata nak pastikan betul-betul kering. Dan sekarang ni ada tak darah? Tak ada darah. Dah berapa nak mandi? Nak tunggu dulu. Sebab takut-takut darah mari semula. Dia biasa gitu guna. Takut-takut darah mari semula. Gini, Amba nak ajar cara ulama fiqh berfikir. Cara awak berfikir ni bukan cara yang betul. Tidak betul mengikut kaedah syarak. Cara awak berfikir. Cara yang betul kita berfikir begini. Perempuan yang apabila darah berhenti dan dia tidak akan mari dah, melainkan setelah mengalami suci tempoh tertentu baru mari haid berlain pula. Pas berhenti tu, perempuan ini ketika darah berhenti, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan darah datang semula, kemungkinan berhenti terus. Okey, boleh faham? Okey, katakanlah orang puang ni biasanya haid dia kalau berhenti dah lagi dah. Pulang-pulang bulan depan lah pula baru mari. Okey. Bulan ni 7 hari air kelapang tak ada dah darah, air kelapang tak ada dah darah. Baik. Orang Tina tu kata kawin tak semaya lagi hari kelapang ni nak semaya hari ke-9. Kita tanya dah apa tak semaya? Darah tak ada dah. Dia kata sebab kita takut darah mari mula. Kita kata dah pernah kau hit awak sebelum daripada kalau berhenti darah mari mula. Dia kata tak pernah tapi kita takut ni mari mula. Okey. Cara berfikir yang betul adalah mengikut kaedah fiqh adalah ketika darah berhenti betul ada kemungkinan mari semula tapi ada kemungkinan berhenti terus. Ketika ada dua kemungkinan kita tidak boleh pilih mana-mana kemungkinan tanpa melihat manakah kemungkinan yang paling kuat. Memilih mana-mana dua di antara dua kemungkinan yang ada di hadapan tanpa melihat apakah yang mengkuatkan di antara kedua kemungkinan ini, itu dipanggil dia pilih secara rambang. Hal tu salah sebenarnya mengikut ulama fiqh, mengikut kaedah fiqh. Jadi sekarang ni kita kena ukur ketika darah berhenti, kemungkinan datang ada mungkin tu keluar balik, tapi ada kemungkinan yang kedua bahawasanya boleh tak? Okey, baik. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Ketika darah berhenti, ada kemungkinan darah datang balik dan ada kemungkinan berhenti terus. Ada? Ada bocor. Tak ujian tak apa. Jazakumullah khairan. Baik. Ketika ada dua kemungkinan, maka kita kena timbang mana kemungkinan yang lebih kuat.
kemungkinan yang lebih kuat adalah tidak datang terus. Kerana benda? Kerana sekarang ni tak ada dagang. Hak datang balik adalah benda yang baharu. Jadi apabila kemungkinan tidak datang terus adalah lebih kuat berbanding dengan datang semula, maka datang semula adalah benda yang dikirakan sebagai mauhum, benda yang satu khayalan sahaja. Satu khayalan. Sebab itulah dalam kaedah fiqh menyebut ada satu kaedah la ibratah bil wahmi. Apa lupa lafaz dia, maksudnya tidak boleh dikira dengan suatu khayalan. Ulama fiqh tidak kira suatu khayalan yang tidak kuat. Baik. Okey, jelas itu ana cuba masuk juga perbincangan yang penyempurna kepada perbincangan ini agar kita dapat faham perbincangan ini. Kemudian fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan dalam masa haid. Ini merupakan sebuah perintah. Sebab mana kita kata sebuah perintah? Kerana i'tazilu adalah fa'il amar. Fa'il amar perintah. Ini merupakan sebuah perintah atau tuntutan agar tidak bersetubuh dengan isteri yang sedang datang haid. Adanya perintah agar menjauhi diri daripada bersetubuh dengan isteri ketika dia sedang datang haid menunjukkan bahawa wajib menjauhi daripada bersetubuh dengan isteri yang sedang haid. Sebab pada asal al-aslu fil amri lil wujub. Sebab itulah bila ada perintah pada asalnya adalah wajib menjauhi daripada bersetubuh dengan isteri yang sedang haid itu. Bukan haram sengaja melakukan persetubuhan itu sengaja. Hukum haram. Hukumnya adalah haram. Namun ulama berbeza pandangan pada menetapkan hukum mengambil keseronokan tanpa bersetubuh pada anggota yang berada di antara pusat dan lutut perempuan haid tanpa berlapis. Kalau bersetubuh tak boleh, haram dengan kesepakatan ulama. Tapi mengambil keseronokan di antara pusat dengan lutut, waktu berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan sebagian ulama fiqh, hukum ni adalah dibolehkan. Tetapi majoriti ulama fiqh berpandangan bahawa hukumnya adalah haram. Apabila berkata majoriti, semuanya ada sandaran di bawah. Antara dalil bagi pandangan majoriti ulama ialah hadis Haram bin Hakim daripada bapa saudaranya Abdullah bin Sa'ad bahawa dia pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haid?" Qala lak ma fawqa al-izar. Apakah yang halal bagiku daripada isteriku pada hari sedang haid? Jawab baginda, harus bagimu apa yang di atas kain. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Adapun mengambil keseronokan daripada perempuan haid pada anggota selain daripada anggota yang di antara pusat dan lutut. Lutut ke bawah, pusat ke atas, ataupun di antara pusat dengan lutut tapi pakai kain, hukumnya adalah harus dengan ijma' ulama. Dan perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hittu ya'muruni an attazir thumma yubashiruni." Dulu apabila aku datang haid, Rasulullah menyuruhku untuk memakai kain, kemudian beliau bersentuhan kulit denganku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersentuhan kulit dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga daripada Maimunah isteri Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-izar wa hunna huyyad. Rasulullah selalu bersentuh kulit dengan isteri-isterinya di atas kain yang dipakai antara pusat dan lutut ketika mereka sedang haid. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yatahurn, dan janganlah kamu menghampiri mereka sehingga mereka suci. Maksudnya ialah janganlah kamu bersetubuh. Maksud menghampiri di sini adalah jangan kamu bersetubuh dengan perempuan yang haid sehinggalah darah berhenti. Maksud suci adalah darah berhenti dan mereka telah mandi. Kenyataan boleh ditengok di nota kaki, ada sebut sebagai contoh dalam kitab Safatut Tafasir. Kitab Safatut Tafasir adalah kitab yang baru yang dikarang oleh seorang ulama yang berasal daripada negara Syria, yang kemudian dia mengajar di Arab Saudi, kemudian dia mati di Turki. Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Dia ada kitab, nama dia kitab Safatut Tafasir. Di antara kitab yang bagus sebenarnya, yang dikarang oleh ulama baru. Wala taqrabuhunna hatta yathhurn ay la tujami'uhunna hatta yanqati'a anhunna damul haidhi wa yaghtasil. Maksudnya boleh tengok terjemahan. Kemudian larangan menghampiri isteri yang sedang haid ini sebagai sebuah penjelasan terhadap maksud perintah. Sebab kalau kita tengok mula-mula Allah Taala perintah fa'tazilu, i'tazilu fa'il amar. Lepas tu wala taqrabuhun, la taqrabuhun adalah fa'il mudhari' yang masuk la nahiyah. Di situ ada larangan. Jadi larangan menghampiri isteri yang sedang haid.
sebagai sebuah penjelasan terhadap maksud perintah menjauhkan diri daripada isteri yang sedang haid yang disebutkan sebelumnya. Justru apabila ada larangan, ada perintah, justru haram, bahkan berdosa besar sengaja bersetubuh dengan isteri yang haid sehinggalah darah berhenti dan mereka telah mandi. Dan kenyataan ini ana ada sebut daripada kitab Mughni Al-Muhtaj di bawah, boleh tengok. Kemudian lelaki yang sengaja melanggar larangan ini, iaitu dia sengaja bersetubuh dengan isterinya ketika sedang haid, hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar dia menyamai 4.25 gram emas jika persetubuhan itu berlaku ketika darah sedang kuat, atau separuh dinar ketika darah sudah lemah. Hal ini berdasarkan kepada dalil daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaqu bi dinar aw nisfi dinar. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan lelaki yang bersetubuh dengan isterinya ketika haid, baginda bersabda dia bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar. Kewajipan kepada tuntutan kepada lelaki. Kita kata kewajipan tak, tuntutan kepada lelaki. Kita kata dituntut, kita tak kata wajib, kita kata dituntut. Sebab dituntut mungkin wajib, mungkin sunat. Sebab apa kita guna perkataan dituntut? Kerana perkataan dituntut dia lebih umum daripada wajib, lebih umum daripada sunat. Kerana dalam masalah ni ulama berlaku berselisih pandangan. Namun tuntutan bersedekah ini adalah tuntutan sunat, bukanlah tuntutan wajib menurut pandangan majoriti ulama fiqh. Kalau hamba kata majoriti, bukan hanya khusus ulama mazhab Imam Syafi'i, bukan majoriti ulama fiqh daripada berbagai mazhab. Kemudian semua benda yang ana ada sebut tadi itu, ana ada buat menguatkan kenyataan tersebut daripada kitab mana yang ana ambil, dan kemudian ana telah terjemah kitab-kitab tersebut. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka dengan bersetubuh di tempat yang Allah Taala merintahkan kepada kamu. Ayat ini dapat difahami bahawa masih lagi haram bersetubuh dengan isteri setelah darah berhenti, melainkan setelah isteri mandi wajib. Boleh tak kita nak bersetubuh dengan isteri setelah daripada isteri suci sebelum daripada mandi wajib? Menurut pandangan majoriti ulama, termasuklah mazhab Imam Syafi'i, tidak dibolehkan, berpandukan kepada ayat ini. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan boleh dengan syarat-syarat tertentu. Mazhab Hanafi boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu. Antara syarat tertentu yang disyaratkan dalam mazhab Hanafi adalah apabila haid perempuan tersebut telah mencapai sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak haid mengikut mazhab Hanafi adalah 10 hari. Okey, itu mazhab Hanafi. Ataupun kalau tidak sampai sebanyak-banyak pun adalah telah berlalunya satu tempoh waktu sembahyang yang diwajibkan. Okey, tak payahlah kita dah cerita pandangan mazhab lain, kita cerita pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ayat ini juga sebagai dalil bahawa menjadi kewajipan kepada ke atas perempuan untuk mandi setelah darah haid berhenti. Apabila darah haid berhenti, wajib dia kena mandi. Berpandukan kepada ayat ini. Cuma bagaimana cara untuk kita memahami dalil? Okey, anda ada tulis dalam nota kaki. Cara memahami dalil adalah wajib ke atas perempuan membolehkan suaminya bersetubuh dengannya. Akan tetapi persetubuhan itu tidak boleh dilakukan melainkan dengan mandi terlebih dahulu. Oleh itu, wajib ke atas perempuan haid mandi wajib setelah darah berhenti, kerana sesuatu perkara, yakni mandi, yang tidak sempurna perkara yang wajib, iaitu membolehkan suami bersetubuh, melainkan dengannya, maka ia juga diwajibkan. Kita ada satu kaedah yang cukup masyhur, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna, benda yang wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Perempuan apabila dia mengalami suci, wajib dia kena membolehkan suami dia bersetubuh dengan dia. Okey, wajib dia kena membolehkan suami dia bersetubuh dengan dia. Suami tidak boleh bersetubuh dengan dia melainkan dia kena mandi wajib. Maka mandi wajib adalah wasilah untuk melakukan perkara yang diwajibkan. Tidak sempurna penyerahan tubuh, penyerahan diri dia kepada suami melainkan dengan mandi wajib, maka mandi wajib juga hukum dia adalah wajib. Jadi difaham daripada ayat ini, wajib kepada perempuan setelah darah haid dia berhenti untuk dia mandi. Dan perkara ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Yang cara memahami dalil tadi itu disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ana ada tulis teks Imam Nawawi serta terjemahan. Kemudian maksud tempat yang Allah Taala merintahkan kepada kamu itu ialah farad perempuan. Tempat yang Allah Taala merintahkan untuk kamu tidak bersetubuh itu adalah farad perempuan. Jadi boleh kamu bersetubuh dengan isteri kamu setelah suci dan mandi, tetapi hanya melalui farad mereka, dan janganlah kamu melakukan persetubuhan melalui dubur.
pengharaman bersetubuh melalui dubur dikuatkan lagi dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis mal'unun man atam ra'atahu fi duburiha. Maksudnya dilaknat mereka yang bersetubuh dengan perempuan melalui duburnya. Riwayat Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kemudian innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah Taala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat daripada dosa. Orang yang banyak bertaubat ialah orang yang setiap kali berdosa dia mengulangi taubat. Setiap kali berdosa dia mengulangi taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mengasihi orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya sesungguhnya Allah Taala kasih kepada orang yang bersuci dengan air daripada semua hadas dan semua najis. Semua penafsiran tersebut ana sebut pada nota kaki. Okey, habis. Bab yang kedua. Hak yang hujung-hujung kita baca laju. 10 hadis darah wanita serta sedikit faedah ringkas yang berkaitan dengan hukum hakam darah wanita. Hadis pertama daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kharajna la nara illa al-hajj falamma kunna bi sarif hidtu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. Kami telah keluar dan tidak ada tujuan melainkan untuk ibadat haji. Kata Aisyah, kami keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Aku keluar, Rasulullah keluar untuk mengerjakan ibadat haji. Ketika tiba di Sarif. Sarif ni adalah satu tempat dekat dengan Mekah. Ada satu tempat nama dia Sarif. Leni, anda lupa nak cek nama dia Leni mana. Baik. Aku mengalami haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Nangis Aisyah. Rasul kata, baginda bertanya, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid? Aku menjawab, ya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi kaum wanita daripada anak cucu Adam. Oh, jangan nangislah, biasalah. Ni benda yang biasa berlaku kepada orang puan. Jadi perempuan yang datang haid perkara biasa. Baik. Kemudian kata Rasul, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Jadi semua benda yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Kecuali jangan engkau tawaf di Kaabah. Situ je tak boleh. Tawaf di Kaabah sahaja tidak dibolehkan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Faedah ringkas. Faedah ringkasnya, hadis ini anda sebut ringkas je. Mereka satu hadis ni panjang sikit anda sebut. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa haid ialah darah semula jadi yang normal keluar daripada perempuan. Sebab Rasul kata, ini adalah suatu perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Jadi darah normal lah. Oleh sebab itu ulama fiqh meletakkan definisi haid seperti ini. Ulama fiqh dia meletakkan haid ini adalah darah semula jadi yang keluar daripada perempuan. Berdasarkan kepada hadis ini dan berdasarkan kepada waqi' ataupun realiti hakikat yang berlaku kepada perempuan. Semua pekerjaan haji dan umrah boleh dilakukan oleh perempuan haid melainkan tawaf. Perempuan haid dilarang daripada melakukan tawaf di Kaabah. Kemudian hadis kedua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah inni imra'atun ustahad fala athhuru afa'ada'u as-salah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha, dia keluarga dia ni ramai yang datang istihadah. Keluarga dia ramai datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, banyak darah keluar, maka aku tidak suci. Apakah aku perlu meninggalkan solat? Rasul kata, maka Rasul bersabda, darah tersebut ialah pembuluh darah yang mengeluarkan darah dan bukanlah haid. Jadi terjemahan ni sebenarnya adalah terjemahan berdasarkan kepada lafaz hadis. Sebab Rasul kata innama dzalika irq. Itu adalah pembuluh darah. Cuma kalau kita nak terjemah mengikut bahasa hak yang kita serta dengan syarahan, kita kata benda darah tu sebenarnya terjadi daripada pembuluh darah yang pecah. Begitulah kalau kita sekali nak terjemah serta dengan huraian. Baik, darah tersebut ialah pembuluh darah yang mengeluarkan darah dan bukan haid. Apabila datang haidmu, hendaklah kamu meninggalkan solat. Apabila haidmu pergi, hendaklah kamu basuh darah itu dari dirimu dan hendaklah engkau mengerjakan solat. Baik, faedah ringkas daripada hadis ini, wajib atas perempuan yang mengalami istihadah mengerjakan solat.
Dia datang darah istihadah mesti kena solat. Haram perempuan haid mengerjakan solat ketika darah haid sedang keluar. Wajib perempuan haid mandi dan mengerjakan solat apabila darah haid telah berhenti. Hadis ini memang cukup jelas. Hadis ketiga daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah apabila seorang perempuan datang haid dia tidak solat dan tidak puasa? Hadis ini sebenarnya panjang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini panjang. Cuma ana ambil poin ni sebab hadis ini panjang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dibincangkan dalam ilmu hadis adalah apakah hukum kita ambil sebahagian daripada hadis tidak sempurna. Ambil sebahagian daripada hadis tidak sempurna. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan harus, tapi ada syarat-syarat lah. Dan perkara ini dilakukan oleh Imam Bukhari. Kalau kita tengok hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari, makhrum, maksudnya dipotong. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, hadis yang pertama, kata Imam Bukhari, haddatsana Al-Humaidi, telah mencerita kepada aku oleh guru aku nama Imam Humaidi. Dia mari sanak-sanak sampai kepada daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Patu tidak kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Tu lagi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sedangkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari meriwayatkan hadis tersebut pada 7 tempat. Yang lain semua dengan sempurna, melainkan hadis yang pertama. Baik, boleh faham ke tak? Imam Bukhari tidak menyebut perkataan sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Terus dia pergi kepada barang siapa yang hijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan yang dia ingin berkahwin dengannya, maka dia hijrah kepada apa hak yang dia berniat itulah, hak yang dia hijrah itulah. Jadi dia kerak sebahagian daripada hadis. Baik. Ni penting juga dah nak kena sebut. Hadis ni sebenarnya panjang, cuma oleh kerana yang melibatkan berkenaan dengan darah wanita di sini, anda pun ambil sini. Sebab apa? Anda duk fikir gini sebenarnya, hadis ni panjang. Hadisnya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sekumpulan perempuan. Sekumpulan perempuan kata Rasulullah, ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahli nar. Wahai para perempuan, hendaklah kamu perbanyakkan bersedekah kerana telah diperlihat kepada aku pada malam Mi'raj kebanyakan penghuni neraka daripada perempuan. Kemudian ada seorang perempuan tanya, kerana apa wahai Rasulullah? Katanya takthurnal la'na wa takfurnal ashir. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihdakunna, kata Rasulullah. Lepas tu Rasulullah menceritakan bagaimanakah yang dikatakan kurangnya dalam hal yang melibatkan ibadat kepada perempuan. Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan apabila dia haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Dia gerak sikit kat sini. Jadi huraian panjang lagi masuk dalam daurah. Aku kena huraian panjang pula lagi hadis tersebut. Panjang pula lagi nak habis daurah. Gitu je sebenarnya. Baik. Masya-Allah. Kemudian terjemahan, bukankah apabila seorang perempuan datang haid dia tidak salat dan tidak puasa? Faedah ringkas, haram perempuan haid mengerjakan salat, haram perempuan haid mengerjakan puasa dengan ijma' ulama tanpa ada khilaf. Baik. Hadis keempat daripada seorang tabi'in nama dia Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah, katanya sa'altu Aisyah faqultu ma balul haidhi taqdi as-shaum wa la taqdi as-salat faqalat aharuriyyatun anti qultu lastu biharuriyyah walakinni as'al qalat kana yusibuna dhalik fa nu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i as-salat. Saya pernah bertanya kepada Aisyah, saya bertanya kenapa wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat? Aisyah menjawab, adakah engkau haruriyah? Di haruriyah adalah gelaran kepada sekumpulan kaum khawarij yang lahir di zaman sahabat setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada golongan khawarij yang dinamakan sebagai haruriyah. Baik. Yang mana puak ni dia, kenapa Aisyah ketika Mu'adzah tanya dia, apa orang haid kena qada puasa tapi sembahyang tak qada? Dia kata, mung ni puak haruriyah ke? Apa dia kata lagu tu? Kerana golongan khawarij, kita jangan anggap golongan khawarij ini adalah golongan yang jahil. Tidak.
Golongan Khawarij adalah golongan yang sebahagiannya ngajar Quran, hafal Quran, kuat ibadat. Dan ada riwayat menyebut golongan Khawarij kuat sangat ibadat sampai lutut-lutut mereka seperti lutut unta. Benda cakap kita kerang ke benda dipanggil. Kuatnya beribadat mereka. Tapi kesalahan mereka bukan daripada sudut kuat ibadat, bukan. Tapi daripada sudut mana kesalahan mereka? Daripada sudut akidah. Kesalahan mereka bukan daripada jangan pula Pok Khawarij kuat ibadat. Jadi kalau orang kuat ibadat salah. Tu silap. Tu tak kena. Waktu ukuran mengguna neraca timbangan yang gosok. Bukan salah daripada sudut kuat ibadat, tapi salah daripada sudut akidah tertentu. Jadi oleh kerana melihat kepada mana benda yang tak sepatutnya nak buat, dia nak hanya juga, nak buat juga. Sebab itulah Aisyah kata, Haruriyatun anti. Adakah mu ni daripada puak Khawarij Haruriyah? Maka kata Mu'adzah rahimahullah, dia kata, lastu bi Haruriyah walakinni as'al. Aku bukan Haruriyah, tapi aku nak tanya je. Aku nak tahu je. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami dahulu juga mengalami haid, kemudian kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah ringkas, wajib atas perempuan mengqada puasa yang ditinggalkan semasa datang haid, tidak wajib perempuan mengqada solat yang ditinggalkan semasa datang haid. Hadis kelima. Hadis dia panjang sikit. Hadis kelima. Hadis ni cukup panjang. Kemudian kita masuk dalam bab yang berikutnya. Okey, hadis ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 kita tak baca. Kita nak masuk dalam perbincangan darah wanita. Okey. Muka surat berapa kita? Muka surat 34. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas kita mula dengan Al-Quran dan kita mengharapkan ada barakahnya, ada keberkatannya, ada manfaatnya. Kemudian disusuli dengan perbincangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita mengharapkan ada keberkatannya, ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita pintu-pintu ilmu, serta Allah taala memberi keberkatan kepada ilmu yang kita dapat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita nak masuk dalam perbincangan berkenaan dengan darah wanita. Pada mukadimah tadi anda ada sentuh berkait dengan hukum mempelajari hal yang berkait dengan darah wanita. Untuk orang lelaki jelas tidak diwajibkan. Pada asalnya orang lelaki tidak diwajibkan sebagai fardu ain. Orang lelaki tak wajib. Bagi orang puan diwajibkan dalam hal-hal tertentu, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ada orang puan tak wajib, dia belajar bait. Ada wajib dia belajar bait sebab dia tak ada haid. Memang saya tak ada haid, tak ada dulu lagi. Saya tak ada haid. Saya macam orang lelaki dah, memang tak ada haid. Tak apa ni. Okey, tak wajib dia belajar. Baik, orang puan yang ada haid, yang tidak bermasalah, cukup dia mengetahui asas sahaja. Ketika bermasalah, dia kena belajar lebih sikit sekadar dapat menyelesaikan permasalahannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan darah wanita, perlu kita kena faham satu benda, yang mana perbincangan darah wanita adalah perbincangan antara perbincangan yang sukar dalam bab fiqh. Maka kita belajar bab faraid. Ada sebahagian daripada orang, ustaz-ustaz dia kata bab faraid ini adalah sukar. Ya, sebenarnya bab faraid sukar, tapi sebenarnya bukanlah sesukar bab darah wanita. Bab darah wanita jauh lebih payah berbanding dengan bab faraid. Jauh lebih payah bab darah wanita. Baik, kalau mana-mana seorang yang mengajar kitab fiqh, dia kata mahir kitab fiqh, tapi dia merasakan bab darah wanita ini adalah bab yang tidak payah, jadi sebenarnya pada hakikatnya dia belum lagi mencium bau fiqh. Orang yang betul-betul mencium bau fiqh, dia akan rasa perbincangan antara perbincangan yang sukar. Antara perbincangan yang sukar adalah perbincangan berkaitan dengan darah wanita, khususnya ketika melibatkan darah istihadah. Sehingga kan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab menyebut
i'lam anna babal haidhi min awisil abwab wa mimma ghalita fihi kathirun minal kibar lidiqqati masailih. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ketahui olehmu sesungguhnya babal haid, bab haid ini min awisil abwab. Awis ni adalah benda yang sukar, benda yang payah, rumit sungguh. Antara bab fiqh yang rumit. Wa mimma ghalita fihi kathirun minal kibar. Ada setengah nuskhah kathirun minal kuttab. Ada setengah nuskhah kathirun minal kibar, ada setengah nuskhah kathirun minal kuttab. Dan antara bab yang lama di kalangan ilmuwan-ilmuwan tersilap. Ada setengah kitab lama tersilap oleh penulis-penulis. Bab dia baik. Sebab dia lidiqqati masalah, diqqah, kerana halus perbincangannya. Baik memang bab yang sukar, bukan bab yang mudah. Sendiri muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, walaupun sukar, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal mari tanya Rasulullah tentang amalan yang dapat memasukkan dia ke dalam syurga Allah dan dapat menjauhi dia daripada neraka Allah, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, kata Rasul kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa innahu la yasir, laqad sa'alta an 'azim, mu tanya ni benda yang besar, tapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi, tetapi benda ni walaupun besar tapi jadi mudah kepada mereka yang Allah Ta'ala permudahkan untuknya. Baik, hadis ini memang untuk Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tetapi kita belajar dalam usul fiqh, dalam usul tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengambil iktibar adalah dengan keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab datang Quran ataupun sebab datangnya hadis itu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah wanita. Haid darah wanita. Ulama fiqh membahagikan darah wanita kepada 3 jenis. Haid, nifas dan istihadah. Lepas tu nak tengok dalam kitab mana kenyataan ini, boleh tengok dalam kitab Matan Abi Syuja' halaman 7, wa yakhruju minal farji thalathatu dima' damul haidhi wan nifasi wal istihadah. Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menambah lagi satu pembahagian darah perempuan, iaitu darah fasad. Okey. Ulama fiqh membahagikan darah wanita kepada 3 jenis. Maksud darah wanita di sini adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Hak yang dibincang dalam kitab fiqh secara panjang lebar, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Darah hak keluar daripada hidung perempuan, daripada telinga selepas tindik telinga, darah ibu kaki sebab sepak batu tadi, tangan darah sebab kena misah, hak tu tidak dibincang dalam bab ni. Hak tu tidak dibincang. Hak ni hanya dibincang darah hak yang keluar daripada kemaluan perempuan. Jadi darah yang keluar daripada kemaluan perempuan terbahagi kepada 3. Cuma sebahagian ulama menambah satu lagi pembahagiannya, iaitu darah fasad. Cuma darah fasad, kalau kita tengok dengan darah istihadah, atas pandangan ulama yang mengatakan wujudnya darah fasad, khilaf hanya khilaf lafzi, bukan khilaf haqiqi. Sebab daripada sudut hukumnya, daripada sudut hukum sampai pukul 11.30. Okey, baik, jazakumullah khairan. Oh, lah, sampai ke dak sedar. Lanjut nak ambil masa. Kami sikit lagi ya. Daripada segi hukum, sama ada darah itu fasad ataupun darah itu istihadah, dia mengambil hukum yang sama. Maksudnya ia tidak menggugurkan kewajipan solat bagi perempuan tersebut. Baik, jadi surat sampai dah kita berhenti sekejap. InsyaAllah kita sambung nanti selepas daripada ni. Lebih kurang kita berhenti 9.30 sampai pukul 10.30, 10.45, 10.45. Jadi nanti insyaAllah pukul 11 kita akan start balik. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.